Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan subjek fluid mekanik chapter 3 iaitu hidrodinamik. Nama saya Abdul Qayyum bin Muhammad Abdullah, geometri 11 DKA 19F1031. Assalamualaikum, nama saya Nik Muhammad Ikhman Daniel Ibn Ismail, Kak Metrik 11 DKA 19F1097. Assalamualaikum, nama saya Nadira Umairaddin binti Jamaluddin, nombor kad metrik 11 DKA 19F1016. Assalamualaikum, nama saya Aina Izzati binti Zulkifli, nombor kad metrik 11 DKA 19F1004. So, poin pertama yang saya akan terangkan daripada slide pertama adalah real fluid, iaitu cecair sebenar. Cecair yang mempunyai kelikatan iaitu nilai kelikatan dinamik lebih tinggi daripada kosong dan usul mereka dikenali sebagai aliran likat. Cecair sebenar di mana tekanan anggapan secara langsung berkadar dengan kadar ketegangan anggapan atau kecerunan hal laju. Cecair bukan Newtonian adalah cecair sebenar di mana tekanan Ricci tidak berkadar dengan kadar ketegangan Ricci. Poin yang kedua adalah ideal fluid, iaitu cecair ideal. Cecair yang ideal juga dipanggil cecair sempurna adalah salah satu yang tidak dapat ditekankan dan tidak mempunyai kelikatan. Cecair ideal sebenarnya tidak wujud, tetapi kadang-kadang ia berguna untuk mempertimbangkan apa yang akan berlaku kepada cecair yang ideal dalam masalah aliran cecair tertentu untuk memudahkan masalah. Poin yang ketiga, aliran mampatan dan aliran tidak dapat dimampatkan. Cecair mampatan adalah cecair dengan ketumpatan pembelit ubah. Cecair tidak dapat dimampatkan adalah cecair dengan ketumpatan berterusan. Mereka boleh menjadi cecair dan gas. Walaupun tidak ada perkara seperti itu dalam realiti, sebagai cecair yang tidak dapat dielakkan, kita menggunakan istilah ini di mana perubahan kepadatan dengan tekanan begitu kecil untuk diabaikan. Saya akan membentangkan iaitu uniform flow. Masuk uniform flow ialah jika had laju aliran adalah magnitude dan arah yang sama pada setiap titik. Dalam medalih itu dikatakan seragam. Yang kedua, steady flow. Steady flow pula adalah aliran yang stabil, adalah keadaan di mana had laju keadaan, tekanan dan keratan rentas mungkin berbeza dari satu titik ke satu titik tetapi tidak boleh berubah dengan masa. Yang ketiga pula, closed and open system, iaitu sistem cecair tertutup menahan dan menggitar semula cecair yang berfungsi. Contohnya ialah sistem brake di dalam kereta. Cecair mengalir melalui sistem cecair terbuka hanya satu kali. Contohnya sistem air bandar, sistem pengairan dan sistem truk bomba. Dan compressible flow minta maaf, saya akan membentangkan iaitu dimension flow 1, 2 and 3 flow. Aliran 1, 2 atau 3 dimensi merujuk kepada bilangan ruang yang diselaraskan yang diperlukan untuk menggambarkan satu aliran. Nampaknya sebarang aliran fizikal secara aman 3 dimensi. Secara amnya 3 dimensi. Tempat ini sukar dikira dan memerlukan penyedaraan sebanyak mungkin. Ini dicapai dengan mengabaikan perubahan yang mengalir di mana-mana arah, sehingga mengurangkan kerumitan. Adalah mungkin untuk mengurangkan masalah 3 dimensi menjadi masalah 2 dimensi, malah masalah 1 dimensi kadang-kadang. Example of 1 dimension flow. Rumuslah U sama dengan Umax 1 tolak R per R kuasa 2. Umax adalah panjang sfera. Contoh gambarnya, R adalah separuh daripada Umax. Dan untuk menggapi
buat sudutnya dan akan dapat example of two dimension flow. Diameter B adalah lebih besar daripada A dalam contoh dalam gambar ni. Terima kasih. Okey, sekarang saya akan terangkan part the Reynolds number, iaitu saya akan terangkan dia punya definition, purpose, limitation value dengan jalan pengiraan untuk Reynolds number. First, saya akan terangkan dia punya definisi, iaitu definition. Nombor Reynolds penting dalam menganalisis sebarang jenis aliran apabila terdapat kecurunan hala laju yang besar. Ini menunjukkan kepentingan relatif kesan likat berbanding dengan kesan inersia. Reynolds number proportional adalah inertial force divided by viscous force. Dia punya purpose, iaitu dia punya tujuan Reynolds number adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan dalam aliran bendali antara daya inersia. Reynolds number ni dia berkaitan dengan Newton first law. Objek yang bergerak tetap bergerak dan daya likat, iaitu benda yang menyebabkan bendali berhenti kerana kelikatan bendali. Kemudian saya akan terangkan limitation value. Bilangan Reynolds kritikal yang lebih rendah ini menetapkan had di bawah aliran lamina yang selalu berlaku. Banyak eksperimen menunjukkan bilangan Reynolds kritikal lebih rendah mempunyai nilai kira-kira 2000. Antara bilangan Reynolds 2000 dan 4500, sebuah kawasan keluar dari ketidakpastian. Okey, sebelum saya terangkan macam mana pengiraan untuk the Reynolds number, saya akan bagi tahu dulu dia punya flow dalam Reynolds number, iaitu ada 3. Iaitu laminar, transitional, turbulent. Untuk yang laminar, dia lebih kurang daripada 2000. Untuk transitional, antara 4500 hingga ke 2000. Dan untuk turbulent, dia lebih daripada 4500. Kalau tengokkan dekat dalam slide ni, ada perkataan RE. RE tu adalah Reynolds number, dia punya singkatan nama dia. So sekarang kita akan pergi kepada dia punya contoh example 1. Kalau tengokkan dekat example 1 ni, a liquid flow in the pipe of 30 cm diameter and with the velocity of 0.21 meter per second. Calculate the Reynolds number and types of flow if the kinematic viscosity 1.14 mm square per second. So kalau tengokkan dekat dalam contoh slide ni, dia dah bagi dia punya diameter iaitu 30 cm, dah bagi dia punya velocity iaitu 0.21, and then dia punya kinematic viscosity dah bagi 1.14 mm square per second. Tapi sebelum untuk buat pengiraan, kita kena tukarkan dulu dia punya diameter. Diameter dia adalah mesti dalam meter, iaitu 30 cm ke m. 30 tu boleh bahagikan dengan 100 dapat 0.3 meter. And then untuk velocity, dia memang nak dalam meter per second, iaitu 0.21. And then yang last kali untuk kinematic viscosity 1.14 mm square per second, nak tukarkan kepada meter square per second. So kalau tengokkan dekat dalam slide ni, dekat tepi tulisan guna pensel tu, 14 mm per square over dengan S, darabkan dengan 1 meter bagi dengan 1000 mm, kalikan dengan 1 meter bahagi dengan 1000 mm, potong akan dapat sama dengan 1.14 kali dengan 10 negatif 6. Just tekan kalkulator terus dapat. So dia punya formula untuk pengiraan Reynolds number adalah VD over dengan V. So dia punya VD, V dengan D adalah V velocity, D adalah diameter, and then bahagi dengan kinematic viscosity. So kalau tengok dalam contoh ni, sama dengan 0.21. 0.21 kita dah dapat daripada atas, iaitu kinematic viscosity. Darabkan dengan 0.3, dia punya diameter, bahagi dengan 1.14 kali dengan 10 negatif 6 adalah daripada kinematic viscosity. Lepas tu kita akan tekan kalkulator, dapat jawapan 55,263. So kalau tengokkan dalam jawapan 55,263, dia lebih daripada 4,500. So dia punya
The Reynolds number of the flow dia adalah 55,263 dan dia punya types type apa? Reynolds number ni adalah turbulent. Kalau tengokkan dekat dalam slide ni, tengok turbulent lebih daripada 4,500. So bermaksud dia punya types dia adalah turbulent. Sekarang saya akan terangkan definisi untuk jenis aliran uniform, aliran bukan uniform, aliran laminar dan akhir sekali aliran turbulent. Aliran uniform ialah sekiranya hal laju aliran adalah magnetik dan arah yang sama pada setiap titik dalam medali itu dikatakan seragam. Manakala aliran bukan uniform ialah sekiranya pada saat tertentu hal laju tidak sama pada setiap titik alirannya adalah tidak seragam. Seterusnya, aliran laminar. Aliran laminar biasanya berlaku ketika berhadapan dengan paip kecil dan hal laju aliran rendah. Ia boleh dianggap sebagai rangkaian silinder cecair di dalam paip, di mana bahagian paling dalam mengalir paling cepat dan silinder menyentuh paip tidak bergerak sama sekali. Tekanan Ricci hanya bergantung pada kelikatan dan tidak bergantung kepada ketepatan. Akhir sekali, aliran turbulent. Dalam pusaran aliran bergelora, Edis terbangun menjadi aliran yang tidak dapat diramalkan. Ia selalu berlaku pada umumnya pada kadar aliran tinggi dan tanpa lagi piper. Tekanan Ricci untuk aliran turbulent adalah fungsi ketepatan. Ini adalah gambar contoh aliran laminar dan aliran turbulent. Aliran laminar ia anak panah dia lurus kerana tekanan Ricci-nya hanya bergantung pada kelikatan dan ia berhadapan dengan paip kecil dan hal lajunya aliran rendah. Manakala turbulent flow ini pula dia tekanan Ricci-nya untuk aliran turbulent berfungsi ketepatan dan dia adalah dalam kategori dalam pusaran aliran bergelora dan bangun menjadikan aliran itu tidak dapat diramalkan. So ni adalah soalan eksperimen Reynolds. Soalan dia, Reynolds dijalankan untuk mendapatkan jenis aliran paip. Tentukan keputusan ujian makmal untuk eksperimen Reynolds tersebut. So dia bagi jadual. Jadual itu yang pertama diameter paip dengan simbol D kecil, nilai dia 0.02. Yang kedua kelikatan kinematik air iaitu simbol V kecil dengan nilai 1/10 kuasa negatif 6 meter padu per second. Yang ketiga volume dengan simbol V besar, volume adalah isi padu, so nilai dia 400 ml. Dan yang keempat time iaitu masa dengan simbol T besar dengan nilai 37.56 saat. So yang pertama area of pipe cross section, dia cari keluasan pipe cross section. So dengan formula area sama dengan pipe diameter kuasa 2 bagi 4. So gantikan nilai tersebut dalam formula sama dengan pipe buka kurungan 0.02 tutup kurungan kuasa 2 bagi 4. So dapat jawapan 3.14 darab 10 kuasa negatif 4 meter padu. Dan yang kedua adalah flow rate dengan formula Q sama dengan V per T. Macam yang tadi juga, gantikan nilai dalam formula iaitu 0.4 bagi dengan 37.56, dapat jawapan 0.0106 meter kuasa 3 per second. So soalan 3 adalah flow velocity. Formula dia V sama dengan A per Q. Nilai A dengan Q tadi adalah jawapan 1 dengan 2 tadi. So jawapan tadi tu gantikan dalam formula tersebut iaitu dalam kurungan 3.14 darab 10 kuasa negatif 4
bahagi dengan 0.0106 dapat jawapan 0.03. Dan yang keempat, Reynolds number, iaitu formula dia RE sama dengan VD per V sama dengan dalam kurungan 0.03 darab dengan 0.02 bahagi dengan 1 darab 10 0.4 dapat jawapan 600 lebih kecil daripada 2000. Dan yang kelima adalah flow type equivalence, iaitu jenis aliran diperoleh. Nombor Reynolds aliran adalah 600, oleh itu ia adalah aliran jenis laminar.